Udang di sebalik gencatan senjata Gaza, dunia terdiam seketika. Selepas berbulan-bulan letupan, darah, dan kehancuran di bumi Gaza, akhirnya muncul perkataan yang paling dinanti, gencatan senjata. Ramai menyambutnya dengan lega, tapi di sebalik diam itu, ada sesuatu yang tak kena. Kerana kali ini, Israel tiba-tiba lembut hati, sesuatu yang jarang berlaku dan hampir mustahil tanpa sebab besar di belakangnya. Semuanya bermula selepas penahanan aktivis kemanusiaan yang dikenali sebagai Sumud. Aktivis ini dan pasukannya ditahan ketika cuba menghantar bantuan terus ke Gaza, bukan melalui saluran politik, tapi secara terus ke tangan rakyat. Penahanan itu mencetuskan gelombang marah di seluruh dunia. Rakyat bangkit dari jalan-jalan di Eropah, ke dataran di Amerika Latin, sampai ke pelabuhan di Itali. Di sana, para pekerja pelabuhan menolak memunggah senjata yang ditujukan ke Israel. Mereka bukan ahli politik. Mereka cuma manusia biasa. Tapi mereka tahu apa yang sedang berlaku dan mereka memilih untuk tidak menjadi sebahagian daripada kezaliman. Dunia mula berubah. Naratif yang selama ini dikawal media arus perdana mula goyah. Orang ramai mula celik, mula bertanya, mula mempersoalkan siapa sebenarnya yang menindas dan siapa yang dipertahankan. Dan dalam waktu inilah sesuatu yang besar mula berlaku. Colombia, sebuah negara di Amerika Latin, secara terbuka menyatakan niat untuk mengusulkan pengiktirafan rasmi terhadap Palestin sebagai negara merdeka di luar kerangka PBB. Langkah ini kelihatan kecil, tapi kesannya sangat besar. Selama ini Palestin terhalang oleh sistem Majlis Keselamatan PBB, di mana Amerika Syarikat sering menggunakan kuasa veto untuk menolak keputusan yang menekan Israel. Tapi jika usul ini berjaya, ia akan menjadi jalan baru untuk dunia mengiktiraf Palestin tanpa perlu tunduk pada veto Amerika. Israel mula rasa bahangnya, kerana kalau Colombia berjaya, negara lain akan mula ikut. Chile, Brazil, mungkin Meksiko dan negara-negara Eropah yang sudah lama menyimpan rasa bersalah terhadap kekejaman di Gaza. Dan lebih mengejutkan, laporan terbaru menyebut bahawa Kesatuan Eropah mula mempertimbangkan untuk menyokong usul Colombia itu. Inilah detik yang paling menakutkan bagi Israel. Bukan kerana serangan roket, bukan kerana tentera Hamas, tetapi kerana dunia mula bersatu, bukan atas nama politik, tapi atas nama kemanusiaan. Bayangkan, jika EU menyokong usul itu, Israel akan berdepan risiko besar. Hubungan dagang boleh terjejas, pelaburan luar akan lari, dan dunia akan mula melihat Israel bukan lagi sebagai negara yang mempertahankan diri, tetapi sebagai penjajah yang kehilangan legitimasi. Jadi, Abspielung yang Beijing Christmas berundur, sekurang-kurangnya untuk sementara waktu. Gencatan senjata yang diumumkan ini bukan tanda damai. Ia hanyalah strategi untuk meredakan tekanan global dan membeli masa. Kerana selama gencatan senjata ini berjalan, mereka boleh mengatur semula langkah, membina semula imej dan mencari sekutu baru yang sanggup mempertahankan mereka. Namun dalam diam, Amerika Syarikat juga gelisah. Mereka tahu kalau Eropah benar-benar berpaling, maka pengaruh Amerika di Timur Tengah akan mula hancur sedikit demi sedikit. Dan di tengah ketakutan itu, muncul plan damai Donald Trump. Trump kemuka 20 perkara pelan damai Gaza. Dia melihat langkah Colombia dan Eropah sebagai ancaman kepada blok pro-Israel yang selama ini menjadi tunjang utama dasar luar Amerika. Trump dan sekutunya kini dikatakan sedang menggerakkan tekanan politik terhadap negara-negara Eropah dengan amaran tersirat bahawa jika mereka menyokong usul itu, Gaza akan kembali diserang atas alasan mempertahankan keselamatan Israel. Tapi kali ini, dunia sudah berubah. Rakyat bukan lagi mudah diperdaya dengan alasan keselamatan. Setiap imej, setiap video, setiap tangisan kanak-kanak Gaza tersebar dalam sekelip mata di media sosial. Kebenaran tidak lagi boleh disembunyikan di balik propaganda. Inilah yang membuatkan Israel benar-benar gentar. Bukan hanya kerana tekanan ekonomi atau politik, tetapi kerana mereka sedang kalah dalam medan paling penting, medan moral. Bila dunia mula bersatu atas nama kemanusiaan, segala alasan peperangan akan runtuh dengan sendirinya. Dan jika gelombang ini berterusan, maka buat pertama kalinya dalam sejarah moden, dunia mungkin menyaksikan lahirnya negara Palestin yang benar-benar merdeka. Namun, sejarah mengajar kita satu perkara. Setiap kali tekanan dunia mencapai puncak, pasti akan ada tangan-tangan kuasa besar yang cuba mengalih tumpuan. Mungkin dengan provokasi baru, mungkin dengan ancaman keselamatan palsu, atau mungkin dengan propaganda yang lebih licik. Tapi kali ini, dunia tak lagi sama. Anak muda kini celik, rakyat mula bersuara dan internet telah menjadi senjata paling berkuasa melawan penipuan.
Jadi bila kita melihat gencatan senjata ini, jangan terlalu cepat menyebut akhirnya damai. Kerana di balik setiap perjanjian, selalu ada udang di sebalik batu. Mungkin ini bukan penamat. Mungkin ini cuma permulaan kepada perubahan yang lebih besar. Dan buat pertama kalinya dalam sejarah moden, kuasa rakyat mungkin sedang menulis semula naratif dunia. Dari bawah, dari jalanan, dari suara yang selama ini tidak didengari. Ini bukan tentang politik, ini tentang kemanusiaan. Dan bila manusia mula bersatu, tiada lagi penjajah yang boleh tidur lena.